Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua. Ayat yang akan kita bincang hari ini ayat 158 sehingga ayat 163. Tajuk dia iaitulah tentang hukum sa'i antara Safa dan Marwah, dan juga Allah Ta'ala sebut golongan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam siri ini dua kumpulan laknat. Yang pertama, alladzina yaktumuna ma anzalna, orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah Ta'ala turunkan. Ilmu yang dia ada tapi dia sembunyi, takut kena atas kepala dia sendiri. Yang kedua, innal ladzina kafaru, golongan yang kafir, mati dengan kafir, maka mereka juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tegaskan ke akidah tauhid kita, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya, itulah Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita baca satu-satu ayat, tak ambil semua sebab dia panjang. Ayat 158 muka surat, bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 50. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Bukit Safa dan juga Marwah, nama dua bukit itu ialah sebahagian daripada syiar, lambang tempat melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita pergi Mekah, berapa tempat yang kita kena pergi? Tengok dalam kitab kita ni, Makkah Al-Mukarramah, kita dah senaraikan di sini. Yang pertama, Kaabah, di situ adanya tawaf. Kemudian kita langsung ke Safa dan Marwah, ibadat situ nama dia sa'i. Kemudian kalau haji, kita pergi ke Arafah, nama dia wukuf. Kemudian ke Muzdalifah, nama dia mabit. Kemudian kita ke Mina, namanya melontar dan bermabit di Mina. Habislah 5 tempat ya. Wa arina manasikana adalah ayat lepas. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, doa Nabi Ibrahim, manasikana, tempat kami melakukan ibadat haji. 5 tempat. Baik. Maka Allah kata, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka siapa menunaikan ibadat haji
ke Baitullah atau mengerjakan umrah juga ke Baitullah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i berulang-alik 7 kali pergi mari di antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi amat mengetahui. Itu dia panggil munasabatul ayah. Apa dia munasabah ayat ni? Pelajar-pelajar kena tengok munasabah ayat. Lamma bayyana Allah Ta'ala, Allah SWT dah nyatakan bahawa kiblat telah bertukar ke Kaabah sampai ke ilal abad, sampai ke hari kiamat. Kenapa? Untuk nak mengihya, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kiblat dia ke mana? Kaabah. Sekarang kamu umat Islam tukar ke Kaabah. Satu tempat, nama dia apa tadi? Kaabah. Yang ini wa kana sa'yu, maka datanglah arahan ayat ini supaya melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah min sya'air Ibrahim. Ia juga termasuk dalam syiar, lambang keagamaan, tempat ibadat yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Asalnya apa? Asalnya tempat isteri dia Hajar berlari antara dua bukit. Kenapa? Karena mencari air. Falamma kanal amru kadzalika, apabila tempat ini telah dijadikan simbol syiar ibadat, maka Allah Ta'ala sebut di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu satu. Munasabah yang kedua dalam ayat lepas, walanabluwallakum bisyai'in minal khauf. Ayat 155, Allah kata aku nak uji kamu sedikit ketakutan, lapar. Dan diakhiri dengan wabasyiris sabirin, khabar gembira bagi orang sabar. Maka Allah Ta'ala sebut di sini lambang, ikon, kalau nak kata ikon lah, uswah, contoh yang paling baik sabarnya seorang wanita yang bernama Hajar, yang ditinggalkan oleh suaminya di Makkah, di lembah yang tidak ada air, tak ada manusia. Maka berlarilah Hajar di antara Safa dengan Marwah kerana mencari air. Apakah itu bukan satu ujian? Jawabnya sangat besar ujian. Khauf, takut, tak ada orang sekeliling. Ju', lapar, tak ada makanan, tak ada air. Maka itulah di antara bala, ujian yang besar Allah Ta'ala uji kepada 3 anak beranak ini. Ibrahim tinggal, Hajar ditinggalkan, Ismail baby. Jadi kita kata semua kerja-kerja ini, kalau tuan-tuan pergi Mekah, jangan lupa mencari 2 tempat ini dalam Kaabah, dalam Masjid Haram, dan 1 tempat dan 3 tempat lagi di manasik. Alhamdulillah, semua cerita 5 tempat ini saya dah letak dalam buku kita Makkah Al-Mukarramah. Kelebihan dah sejarah. Tuan-tuan yang nak pergi Mekah jangan lupa baca buku ni. Baik, kita balik kepada satu-satu ayat. Sebab nuzul, sebab turun ayat ni, sebab apa? Sebab kenapa turun ayat Safa dengan Marwah ni, Lesh? Kenapa? Tengok nota di bawah sikit, kemudian kita pergi kepada hadis. Ayat ini turun ketika orang-orang Islam merasa keberatan hendak bersaing di antara Safa dengan Marwah, yang pada suatu masa dulu terdapat di situ berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah. Hadis an Urwah bin Zubair radhiyallahu an. Urwah ni anak saudara kepada Aisyah. Dia ditanya makcik dia Aisyah, apakah tafsir ayat inna safa wal marwata min syairillah?
faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Siapa dia haji atau umrah, maka tak salah untuk dia bersa'i di antara dua bukit ini. Jadi Urwah kata, maknanya tak salah Allah yatu, kalau tak tawaf tak sa'i tak ada masalah. Maknanya bukan masuk dalam rukun haji, sebab Tuhan kata fala junaha, tak salah. Aisyah marah, qala bi'sa ma qulta ya ibn akhti, salahmu tu. Kalau Tuhan nak kata kita payah tawaf, Tuhan kata alla yatatawafa bihima. Tak salah kalau mu tak tawaf pun, mu tak sa'i pun tak apa. Tapi oleh kerana Allah kata ayyatawafa, mana tak salah kalau kamu melakukan di tempat ini. Sebab apa? Dia kata orang-orang Ansar, orang Madinah sebelum Islam, dia bila nak pergi haji, dia sebut nama berhala dia, nama Manah. Yuhillu limanatin, bukan kerana Allah, kerana berhala. Berhala duduk di nama dia Mushallal, tengah jalan Madinah tu ada. Jadi bila orang mengerjakan haji, dia susah hati dia nak tempat sabar, nak lalu di Safa Marwah ni. Sebab zaman jahiliah dulu, dengar cerita pelik ni. Zaman jahiliah dulu, zaman pemerintah Jurhum, jahat sangat pemerintah ni, pentadbiran ni. Berlaku dua orang pemuda pergi berzina dalam Kaabah. Na'udzubillah. Berzina. Maka dua-duanya jadi batu. Jadi apa? Jadi batu. Kemudian puak jahiliah ambil batu ni, seorang letak atas Safa, seorang satu batu lagi letak atas Marwah. Jadi dia pergi atas Safa, mula-mula tu sian kau awak, tak ada tempat lain ke nak main, nak buat benda ni. Pergi pula Safa di Marwah, sian. Mula-mula peringkat ni nak ceritanya, dia panggil benda jahat ni, dia mari secara berperingkat, tadarus orang panggil. Lama-lama gosok, akhir sekali sembah. Itulah dia panggil kronologi penyembahan berhala di atas dunia ni. Jadi bila dah Islam, takkan kita nak saing lagi antara berhala ni. Dulu ada berhala tadi, sekarang tak ada lah, Nabi buang dah. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, innas safa wal marwata min syairillah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah melakukan sa'i di antara Safa dengan Marwah, maka telah menjadi satu sunnah, satu ketetapan bahawa Safa dengan Marwah ni mesti kena pergi kalau nak umrah, nak haji. Falaisa li ahadin an yatruka tawaf bainahuma, jangan siapa tinggalkan. Maka itulah cerita ayat kita ni, panjang lagi lah. Yang pentingnya Allah Ta'ala bagi tahu tidak ada kesalahan untuk kamu melakukan sa'i di antara Safa dengan Marwah. Kerana itu para ulama mengatakan bahawa sa'i dia tak ada sa'i sunat. Tulis itu, tak ada sa'i sunat. Macam kita tawaf, ada tawaf sunat. Lepas solat, biasa lepas solat subuh penuh Masjid Haram tu orang tawaf sunat. Selepas asar tawaf lagi, sebab dia tak boleh semaya sunat, dia tawaf. Tapi sa'i sunat sahaja la ghairu mawjud, tidak ada. Nak gimana tu? Nak pergi sa'i sunat saja dia, tak boleh. Sa'i dia mesti diikuti, mengikut tawaf. Mu buat umrah, buat haji, kamu tawaf, haji sa'i. Yang bolehnya. Adapun sa'i sunat semata-mata nak pergi jalan saja. Oleh kerana contohnya orang Malaysia ni, dia jogging pagi-pagi. Jadi duduk Mekah supaya tak rugi tenaga dia nak jogging juga. Takkan nak berlari depan Masjid Haram yang tangkap di polis. Dia pun berjalan antara Safa dengan Marwah. 70 okey lah, 3 km. Dah dayak lah tu kalau kira jogging. Tak ada sunat saya tak ada.
Nak jogging boleh, pergi niat umrah hayah. Baiklah para jemaah sekalian, As-Safa wal Marwah, dia kata sa'i di antara Safa wal Marwah min ma'alimiddin zahirah, di antara tempat beribadat yang zahir yang Allah Ta'ala syariatkan kepada hambanya untuk melakukannya. Dalam hadis Jabir, ketika Nabi datang mengerjakan haji, Jabir kata apa? Summa kharaja minal babi ila Safa. Nabi keluar daripada Kaabah, lepas dia tawaf, dia pergi ke Safa. Bila dekat dengan bukit Safa, dia baca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa, Marwah simbol syiar agama Allah. Abda'u bima bada Allah. Nabi kata, aku mula dengan apa yang Allah mula dulu dalam Quran, Inna Safa, maka kita mesti sa'i bermula dari bukit Safa, jangan ke bukit Marwah dulu. Kita mula dengan apa yang dimulai oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Maka Nabi kita naik atas bukit Safa, dia berpaling ke arah Kaabah, dia berdoa panjang, kemudian baru Nabi kita sa'i. Kita hari ni naik atas bukit, doa pendek, buah banyak, lepas tu jalan. Kita kata tertinggal satu sunnah. Jangan duk buah, jangan duk sibuk duk sepi atas bukit tu. Atas bukit ni tempat kita apa dia? Tempat kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. Jadi siapa dia pergi haji atau umrah, la yataharrajanna, maka jangan susah hati, jangan duduk takut-takut, jangan duduk malu-malu untuk melakukan sa'i di antara, tengok yatafa apa ni, yatawafa bihima, antara Safa dengan Marwah. Jadi antara tu maknanya bukit ni bukit ni. Ada orang yang kata kena naik atas bukit tu. La, tak syarat, naik kaki bukit cukup. Sebab jarak dia antara Safa Marwah, antara baina. Anak sekali tengok orang baloh dengan driver taksi Saim arak kat nolak tu. Enggak, dia tahu lah dia naik kaki bukit, dia berhenti, dia kena masih. Oh mak kau noh fok, dia kata atas. Kena dia tolak pula besar nak naik atas oi. Nanya kata arak tu. Jadi cukup dah baina, naik kaki bukit sikit pusing. Kalau kita pergi sekarang ni dia ada tanda kan, ada tanda pagar tu, lepas pada pagar tu okeylah. Jangan pula oh mari balik arak menipu. Nipu apa, mu tak ngaji habis. Cukup dah di antara Safa. Berasa nak suruh naik atas bukit, naik sendirilah. Mana nak larat kamu itu nak tolak naik. Dia bukannya jaya gergasi yang boleh tolak orang, betul tak? Berpada-pada lah. Baiklah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan siapa yang sukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah telah memberi pahala lagi amat mengetahui. Apa dia maksud dia? Man atabit ta'atil mafruḍah wal mustahabbah. Siapa yang melakukan ketaatan yang fardu, yang sunat, yang dianjurkan, tanda itu, yang sunat, yang dianjurkan oleh syarak, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan beri balasan kepada dia. Allah Taala akan beri balasan kerana Allah Taala ni terima kasih kepada hamba dia yang taat. Bukan Tuhan nak pun, nak beri pahala kepada kamu. Dan alim, Allah Taala Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi depan Allah Azza wa Jalla sesuatu pun. Maka datang ayat ini, ayat geng Yahudi cuba nak sembunyikan. Allah kata bersifat alim, mu nak sembunyi, cari pasal awak. Mari kita baca ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Ini besarnya dosa kitmanul haq, menyembunyikan yang benar. Dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, inna ulama al-yahud wan nasara, ulama-ulama, pendeta-pendeta, tok rahib Yahudi dengan Nasara yang menyembunyikan apa yang terkandung dalam kitab Taurat dan Injil min dalail isbati, yang memberitahu tentang kedatangan Nabi SAW dengan sifat-sifatnya jelas dalam Taurat dengan Injil, ataupun tentang undang-undang hudud, undang-undang Allah jelas dalam kitab mereka, tapi dia sembunyi. Dan termasuklah tanda pelajar, wa hadhil ayat ta'ummu, ayat ini umum kepada semua orang yang menyembunyikan kebenaran, termasuklah ulama-ulama, guru-guru, kiai-kiai, lebay-lebay, apalah baba-baba yang menyembunyikan kebenaran dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga berhak mendapat kutukan yang sama. Na'udzubillah kita. Jadi siapa dia sembunyikan kebenaran, dia tahu dia tak mau bagi tahu kepada orang, kerana takut apa? Takut hilang pengikut, dia panggil hilang follower, ataupun hilang jawatan, ataupun dihalang daripada pergi ke negeri itu negeri ini, sebab pandangnya kita bercanggah dengan pandangnya orang, sedangkan yang kita bawa itu benar berdasarkan Quran dengan sunnah. Dia pun takut nak bercakap. Bahaya ni sembunyi kebenaran ni. Apa jadi? Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan laknat cukup dah, tapi kenapa Allah sambung lagi, wa yal'anuhumul la'inun, mereka dilaknat oleh para pelaknat yang lain. Ada ulama mengatakan termasuklah malaikat dan juga orang-orang yang beriman yang lain melaknat mereka. Malaikat dan orang beriman semuanya kutuk kepada orang yang menyembunyikan kebenaran. Allahu Akbar. Ada ulama mengatakan la'inun termasuk juga makhluk lain juga kutuk. Hatta al-bahaim, hayawan juga kutuk orang yang menyembunyikan kebenaran. Allahu Akbar. Bahayanya tuan-tuan dan puan-puan, kita sembunyikan kebenaran ini satu amalan yang berat, berbahaya yang amat. Sebab apa? Sebab dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para pengutuk dari kalangan makhluk Allah Azza wa Jalla. Hati-hatilah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu qala man su'ila an ilmin, dengannya, man su'ila an ilmin alimahu, siapa dia tanya suatu ilmu, suatu hukum, suatu perkara yang dia tahu, summa katamahu, dia sembunyi tak jawab dengan sebenar, takut orang marah, takut uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, nascaya dia akan dikekang di akhirat esok dalam neraka esok dengan api neraka, wal iyazu billah. Hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah bisanadin sahih. Ini bahayanya ulama-ulama yang tahu sembunyikan kebenaran, cukup berbahaya. Allahu Akbar. Jangan, hati-hati tuan-tuan. Marilah kita bimbang. Kita bimbang takut apa? Takut kita termasuk di kalangan orang-orang ini. Allahul musta'an. Ayat 160. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kecuali orang-orang yang bertaubat
dan memperbaiki amal buruk mereka yang lalu serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan. Tengok 3 syarat: taubat, menyesal, dan betul balik channel yang salah itu, dan nyatakan pada masyarakat, saya tarik balik apa yang saya sebut dulu, ini yang sebenarnya. Apa jadi? Faulaika atubu alaihim, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka. Wa anat tawwabur rahim, wa anat tawwabur rahim, dan akulah yang orang yang amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Amat menerima taubat dan amat mengasihani. Kita kata hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, sebab bila kita kata kita nak bertaubat, taubat ni ada syarat. Taubat dia panggil ada syarat, ada SOP, ataupun sebutlah apa-apa istilah yang disebut oleh para ulama tentang nak terima syarat. Kalau tidak, tak jadi. Sebab itulah anak gurau-gurau kita kata apa para jemaah, kita kata taubat ni ada 3 jenis kan. Taubat nasuha, taubat ulu golok, dengan taubat terak. Taubat nasuha tu taubat yang betul lah, cukup syarat dia. Taubat ulu golok, taubat main-main ya saja taubat. Lepas taubat buat pula, itu dia panggil taubat ulu golok. Golok lah golok ni, tahu golok? Mu tahu golok? Taubat ulu golok dia panggil. Lepas taubat buat pula. Yang ketiga dia panggil taubat terak. Setelah dia ditangkap oleh polis, ditangkap oleh pencegah penguat kuasa agama, duduk atas terak tu, taubat dia cik, taubat tak mau. Itu dia panggil taubat terak. Taubat terak ni tak jadi. Dia bukan taubat kerana Allah, dia taubat kerana cik, kerana cik yang tangkap dia. Jadi tuan-tuan, ana selalu sebut istighfar Nabi. Ikutlah kata Nabi, kita beristighfar kadang-kadang satu majlis 100 kali dia kata. Kita kata juga gini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata pejam mata tengok, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis ini sahih, riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ini istighfar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kadang-kadang spontan kita kata innaka antat tawwabul ghafur, tapi riwayat yang bersanadnya innaka antat tawwabur rahim. Jadi kalau ada yang dengar dia kata ustaz sekali sebut ni, maka yang ada riwayat itu yang betul. Apa yang saya sebut itu spontan, kadang-kadang tukar, tapi boleh lah. Kalau kita nak istighfar boleh, innaka antat tawwabul ghafur, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwab. Tapi kita ambil lafzun nabawi lebih afdal, innaka antat tawwabur rahim. Tuan-tuan, hafal yang betul selalu, insya-Allah lebih baik. Mari kita berpindah ke illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat. 3 syarat Tuhan letak di sini. Apa dia? Menyesali perbuatan jahat dia dulu, kemudian menyatakan balik apa yang dia sembunyikan, wa bayyanu tabu wa aslahu, perbaiki balik, mengaku dia salah, dan bayyanu, nyatakan yang benar. 3 syarat, barulah faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Cukup 3 syarat ni, barulah Allah SWT akan terima taubat. Jadi bila Tuhan terima taubat, maka kita mengatakan yang pertama sekali, Allah Ta'ala bila nak beri kebaikan kepada hamba dia, waffaqahu lit taubah. Allah Ta'ala masuk dalam hati dia menyesal dosa-dosa yang lepas.
dia jadi nak bertaubat. Satu dua. Yang kedua, Allah Ta'ala terima taubat. Ini besar. Kalau sekat taubat saja Tuhan tak terima, rugi kita. Kerana itu dah doa kita ni, doa pagi ni. Ingat awal doa pagi? Ingat? Kata Allahumma inni as'aluka, sambung, ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Kita nak Tuhan terima. Bila kita taubat, kita nak Tuhan terima ke tidak? Nak Tuhan terima. Ini penting. Baik, tamatlah ayat 160, kita berpindah kepada ayat 161. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ia kafir sampai ke mati, dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta dilaknat oleh manusia semua. Munasabah ayat ini, lamma la'anallahul katimin, dalam ayat yang lepas 159, Allah laknat orang yang menyembunyikan kebenaran, kecuali orang yang dah taubat, nyatakan balik. Maka dalam ayat ini Allah kata orang yang berterusan tak mau taubat, tak mau tarik balik, mati dalam keadaan kafir, maka mereka tetap dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, malaikat laknat dan manusia seluruhnya melaknat. Allahu Akbar. Berat orang ni, berat. Itu dilaknat. Kemudian di akhirat apa jadi? Apa jadi mereka di akhirat? Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Allahu Akbar. Jadi orang yang mati dalam kafir, mereka kekal dalam laknat itu, dalam neraka, tidak diringankan azab sengsara dari mereka, dan mereka pula tidak diberikan tempoh yang ataupun atau perhatian. Tak ada apa lah, kafir kat laknat terus sampai ke bila-bila. Allah Ta'ala lah yang mengetahui. Bagi ulama ahli sunnahnya, kita kata sebagaimana surga itu kekal, neraka juga kekal. Wallahu a'lam. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mereka dilaknat, kekal dalam neraka, walahum yunzarun, mereka tidak ditangguhkan anak, terus kena. Baiklah para jemaah sekalian, nak selamat keluar daripada kelompok yang dilaknat, bebaskan diri dari kumpulan mal'un, maka kita kembali kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat 163, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiadalah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain dari Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Alhamdulillah. Ini munasabah ayat ini setelah Allah cerita dua kumpulan laknat. Siapa dia dua kumpulan laknat? Kitmanul ilmi, al-kufru billah. Orang yang kafir, orang yang sembunyi kebenaran, dan orang yang kufur pada Allah Ta'ala, mereka dilaknat. Orang yang selamat siapa? Yang selamat iaitulah orang yang mengakui ilahukum ilahun wahid, Tuhan mereka ialah Tuhan yang esa, la ma'budu bihaqqin siwah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah lain daripada Allah. Fahwal munfaridu fi zatihi wa asma'i wa sifaihi wa af'alihi. Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal dalam ketuhanannya, dalam nama-namanya, dalam zatnya, dalam af'alnya, dan rahmatnya sangat luas.
dan Allah Ta'ala sangat kasihan belas kepada hamba-hambanya. Allahumma ja'alna min ibadikal marhumin wa minalikal muwahhidin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bertauhid pada Allah, yang sentiasa beribadat kepada Allah, yang mengenali Allah Azza wa Jalla haqqa ma'rifatihi, dan layakkan kami ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tamatlah secara ringkas ayat 158 sehingga 163 dalam siri ini. Mari kita cari 5 faedah yang boleh kita cari untuk menjadi garis panduan dalam hidup kita biiznillahi azza wa jalla. Faedah yang pertama, inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dengan marwah itu melakukan sa'i antara keduanya termasuk dalam amalan ibadat haji dan umrah. Sebab apa? Orang yang berjalan di antara bukit ni, orang yang tunduk, akur, patuh, taslim, merendah diri semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita nak kira faedah gapo? Jalan sakit kaki-kaki, keren kaki, nah, sakit. Safa marwah 7 kali, 1, 2, 3, 7. Tapi oleh kerana dia syiar Allah yang suruh, kita buat kerana Allah. Di samping kita berjalan, kita boleh zikir, kita baca doa, kita baca Quran. Alah, kita kata alhamdulillah, itu syiar agama Allah. Dalam buku ni, buku Mekah ni, ana dah letak beberapa peristiwa di Bukit Safa. Yang menarik yang buku kita ni, bukan saya kempen sebab buku saya, sebab maklumat dalam tu. Bila sampai di Bukit Safa, kita cerita di tu apa peristiwa yang berlaku di sini, supaya tuan-tuan bila pergi masjid, waktu nak tawaf, waktu nak sa'i, tak payahlah duk baca buku, baca doa lah, zikir. Tapi waktu lain, lepas solat ke, kita duduk atas Bukit Safa, kita pun duduk termenung. Ingat satu hari Nabi kita naik atas Bukit Safa, Nabi kita panggil Quraisy supaya datang. Ketika itu Nabi beritahu dia ni Rasul bagi Allah Azza wa Jalla, Rasuli Rabbil Alamin. Nabi dihina, Nabi dimaki. Abu Jahal mari tunjuk jekar atas muka Nabi, tabballaka ya Muhammad, celaka Muhammad. Jadi biarlah kita duduk di sini, menggigil kita atas Bukit Safa, mengenangkan peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau awak naik Bukit Safa kau duduk selfie ya, baca bukunya tidak, penghayatannya tidak, itu yang kita pergi haji, pergi umrah, tak memberi kesan dalam jiwa. Sebab kita tak tahu apa, mulut celupa pula tu. Siapa-siapa Mekah kau duduk mengutuk, duduk kutuk, oh bangunan besar. Kalau kita kutuk pun bukan boleh buat apa. Sebab itulah orang pergi Mekah dengan haji, orang pergi Mekah, pergi umrah dengan hati. Dia mencari di mana tempat Allah Ta'ala suruh pergi. Tuhan suruh pergi tawaf, sa'i antara Safa Marwah. Kemudian kita cukur kepala. Ni dah buat umrah pagi, buat umrah petang, cukur kepala pun tak mau. Lepas buat umrah balik hotel, duduk isap rokok. Lepas tu kau duduk ngutuk pemerintah, duduk ngutuk ke bangunan tu. Kalau nama-nama yang ada kaitan dengan orang bukan Islam, tak usah duduk hotel tu, banyak lagi hotel. Yang kau cari hotel tu buat apa? Ini sibuk. Lepas itulah kata orang, kita ni ikut mata lah, mata. Nak jadi mata belalang ke nak jadi mata lebah. Jadi kita pergi Mekah, Allah suruh pergi. Ni ada konon-konon nak boikot supaya tak pergi haji. Nak pergi haji mana saya kata? Nak pergi haji di Karbala. Baru jumpa Husain kat sana. Jadi kita berpada-pada. Kita Allah Ta'ala jaga manasik ni, Tuhan jaga. Tak akan diusik oleh mana-mana kerajaan, kecuali yang jahat di zaman Qaramitah dulu pernah jadi. Dalam buku saya cerita, Qaramitah dia curi Hajar Aswad balik ke tempat dia. 20 tahun hilang, berlaku. Itu peristiwa. Mana kalau orang pergi haji, pergi cari benda buruk, buruklah mata dia, buruklah hati dia,
Jadi kita pergi cari benda yang baik, insya-Allah kita akan dapat benda baik. Tak sudah kira lah. Nama-nama hotel awak tak suka, jangan duk pergi. Kedai kopi arak banyak lagi. Nah, dia duk cari kopi hok gambar makcik. Patung itu buat apa? Alhamdulillah, saya orang kempen boikot, saya boikot lama, sepanjang hidup dah boikot. Tak pernah masuk dalam kedai tu. Tak tahulah kalau terjebak sekali dua orang belanja, tapi nak masuk dalam kedai yang ada gambar makcik hijau tu tak masuk. Hari ni baru orang tunjuk ada kaitan dengan Zionis lah, kaitan dengan dewa-dewa. Kita ni tak peka sebenarnya, tak sensitif pun dengan tu. Tapi sensitifnya bila duduk sibuk dengan benda-benda lain. Pergi Mekah duk cari benda lain. Bawa hati ke Mekah, insya-Allah kita tenang. Baik, yang kedua, ayat Tuhan kata faman waman tatawwa'a khairan. Ai siapa dia yang bersukarela mengerjakan kebaikan. Dia panggil tatawwa'a khairan, ala man tatawwa'a. Siapa dia suka buat benda yang baik. Benda yang baik tu apa? Benda baik tu apa? Benda yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda baik. Sunnah dia, amalan yang Nabi tinggal bukan benda baik, kita pergi rekod ibadat. Benda baik apa salah? Nak jadi benda tu baik, dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda tu ikhlas tapi tak ikut Nabi ajar, juga tidak dikira baik. Tak usah duduk tunjuk warak lah. Tak warak kita kalau kita pergi buat ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara orang yang duk reka-reka bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala annahu la yahsul lahu, tak akan dapat khairan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Faman tatawwa'a khairan, siapa dia buat benda sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang reka-reka benda sunat yang tak dianjurkan, yang Nabi anjur tak buat, yang tidak dianjurkan itu yang dibuat. Saya malahlah nak tunjuk contoh kan, dia kata ustaz ni duduk menyesatkan orang pula, membid'ahkan orang. Awak cari sendirilah. Nak ibadat nak. Adalah hadis? Ada. Sahih? Buat. Sekarang ni kalau tanya ustaz, ustaz yang ustaz buat ni ada hadis ke? Dia perli awak. Pandai sangat, tunjuk alim. Kita tanya, kita nak beragama ni biar ada fakta. Semua benda orang buat fakta ni. Dia dua atas dunia, sama ada berfakta atau berauta. Dua yang ada atas dunia ni. Faham tulis itu. Sama ada kita berfakta ikut dalil atau berauta reka sendiri ibadat. Jangan. Allahu Akbar. Ni pereka-pereka ibadat sekarang dia main TikTok. Habis orang tutup guru dia pergi jumpa belakang, cium tangan belakang. Lepas tu gak duk dakwa dia mimpi jumpa Nabi lah. Nabi mari rumah dia. Nabi mari di sekolah dia pun ada. Jadi kita kata hati-hatilah tuan-tuan. Ni hujung tahun ni orang duk milih anak nak atas tempat tahfiz, tempat mengaji agama. Pilih dulu. Tengok video tok guru dia tu. Kalau duk main mimpi-mimpi, cerita karut tak sudah atas lah situ. Pergi cari banyak lagi tempat sekolah. Wallahu a'lam. Jadi kita nak suruh anak mengaji agama, hatta tempat ngapal Quran. Tok guru kau dah ajar qasidah, dia duk bergendar di rumah orang. Apa benda lagu ni? Boleh duit. Ada pelajar tu tunjuk gambar. Dia kata lepas kita qasidah, ustaz boleh duit, bagilah kita makan-makan, lepas tu balik. Orang suruh hafal Quran, dia duk ngapal syair. Baiklah. Ni perkara bila dia buat contoh payah lalu. Dia tersangkut dia panggil. Kita balik kepada nombor 3 pula. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna min ba'di ma bayyana. Tengok Allah kata apa? Ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana. Siapa dia sembunyi ba'dal bayan, setelah dia tahu, dia belajar, dia tahu, dia sembunyi, orang ni dahsyat dia punya apa? Dia punya hukuman Allah ke atas dia. Benda ni orang tak bincang. Benda ni telah diputuskan oleh ulama dulu-dulu. Ulama dulu putus tak putus. Kalau putus tak jadilah khilaf. Jadi bila benda tu berlaku khilaf, kita nyatakan. Maka kalau benda tak jelas, contohnya orang tanya hukum, kita kata saya tak jelas ni. Saya pun tak ada kajian.
Saya tak, orang panggil tak ada maklumat. Tak apa kalau kita tak ada, tapi kita tahu, kita sembunyi. Ini yang jadi masalah kitanya. Sudah tahu disembunyikan. Dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia sembunyi. Maka ini yang dikatakan manusia yang celaka. Sebab apa? Ikon dianya dia panggil ahbaril Yahud, pendeta-pendeta Yahudi, ruhbanun Nasara, yang menyembunyikan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyembunyikan hukum hakam yang ada dalam Quran. Termasuklah orang alim di zaman kita ini yang menyembunyikan kebenaran semata-mata kerana nak jaga orang, nak jaga kedudukan. Kita kata sembunyilah, tak ada masalah. Tapi depan Allah Ta'ala mereka dahsyat. Maka Allah Ta'ala yang maha kaya, maha pemurah, tersalah diperbetulkan. Mari ayat Quran, tengok faedah yang keempat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Orang yang betul balik, nyesal, betul balik, taubat, dan nyatakan yang dia sembunyi dulu, maka Tuhan terima taubat. Fathun libabit taubah. Ayat ini Allah Ta'ala buka pintu taubat. Kalau awak pernah bawa ajaran sesat dulu, taubatlah. Kalau terjebak dengan menyembunyikan kebenaran, taubatlah. Kalau duk sebar benda-benda hak Nabi tak ajar, taubat. Kalau kita tersalah, kita tarik balik. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, al-ruju'u ila al-haqqi khairun minat tamadi fil batil. Rujuk balik, U-turn balik mencari kebenaran, lebih baik daripada kita berterusan dalam kebatilan. Allahu akbar. Jadi Tuhan terima taubat. Ayat ini beri peluang kepada orang-orang yang tersalah taubat. Kecuali maka ayat yang terakhir, yang kelima, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sampai kepada akhir ayat, ulaika alaihim la'natullah, maka laknat Allah Ta'ala berterusan, tak akan berhenti-henti kepada orang yang berterusan menyembunyikan kebenaran ataupun kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Dua-dua kena berlaku. Orang ini tak kafir, tapi dia sembunyi kebenaran, dia juga dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi, man su'ila an ilmi fakatama, siapa dia ditanya tentang ilmu, dia ada, dia tahu, dia sembunyi, Allah Ta'ala akan kekang mulut dia dengan ke api neraka pada hari kiamat. Wal-iyaz billah. Apa lagi yang kita nak setelah dilaknat oleh Allah? Jadi timbul soalan, dikata kalau Tuhan laknat cukup dah, kenapa Allah Ta'ala sebut malaikat lagi, manusia lagi, les? Kenapa? Allah nak nyatakan komprehensif, komplit laknat. Malaikat di langit laknat, manusia di bumi laknat. Mu nak lari ke mana? Jadi maknanya beratnya laknat ni, termasuklah orang-orang yang semua sekali, wan nasi ajma'in, seluruh manusia semuanya masuk. Katanya tuan-tuan kata, ulama tafsir kata, hattal kafiru ma'al kafir. Orang kafir sama-sama kafir, laknat juga pok dia. Engkaulah dulu celaka, engkaulah dulu tipu aku. Oh, balah dalam neraka. Tengok dalam surah, dalil dia dalam surah Al-Baqarah ayat 166, istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul azab. Ketika berkelahinya pengikut dengan ketua, orang panggil pokok macai dengan bos, dalam neraka dia kata, mulah tipu aku dulu, oh balah juga sama dia, laknat juga sama-sama kafir pun. Wal iyaz billah. Kita minta berlindunglah diri kita daripada dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh orang-orang yang baik dan semua makhluk melaknat. Maka jauhi dua perkara, kitmanul ilmi dalam ayat ini, dan juga kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selamat. Ana ada satu kuliah, tajuk dia manusia yang didoa oleh malaikat. Ada 12 kumpulan, dan kumpulan yang kedua manusia yang dilaknat oleh malaikat. Tengok dalam video dua-dua ada. Mudah-mudahan kita selamat, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung ayat kita, ayat yang ke 164 sampai ayat 167 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.